أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama sekali lagi kita meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilimpahi dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan betul sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menyambung perbahasan dalam tajuk rukun Islam. Kita akan masuk dalam tajuk rukun Islam ini, rukun yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
merupakan pesuruh Allah. Ini rukun iman, rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bunyan Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama sekali, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesuruh Allah. Dan kalau kita lihat, dua kalimah syahadah ini merupakan perkara yang sangat penting, dan ia juga sangat bernilai kepada kehidupan individu dan umat Islam. Dan ia merupakan ikrar, penggabungan dan penyerahan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar. Ikrar ni macam makna kita ikrar juga lah. Kita menyaksikan persaksian kita, pengakuan kita yang mana kita nak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita berikrar dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah bersedia untuk patuh dan akur akan apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kena bersedia untuk patuh setiap apa yang kita rasa elok bagi kita, dan setiap apa yang kita rasa tidak elok bagi kita. Ataupun kita seronok ke, kita kena patuh. Tak seronok pun kena patuh. Selagi mana dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersedia untuk patuh dan akur setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kita tak suka. Jangan jadi orang yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang disukainya sahaja. Adapun perkara yang tidak disukainya, maka ditinggalkan ataupun tidak diamalkan. Dan antara kesilapan besar yang melanda sebahagian besar umat Islam ialah apabila dia memahami peranan dua kalimah syahadah ini hanya terhad kepada kehidupan individu sahaja, bukan kepada masyarakat. Bahkan mereka mengecilkan lagi peranan dua kalimah syahadah ini dalam bentuk individu hanya sebagai syarat masuk Islam, ataupun bukti seseorang itu kekal dalam Islam dan sekadar memenuhi tuntutan rukun Islam yang 5 itu sahaja. Manakala dia tidak menghiraukan urusan kehidupan yang lain, diatur oleh sistem yang bukan bersumberkan kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dia melebihkan peraturan yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya peranan dua kalimah syahadah ini ia berperanan lebih besar daripada apa yang kita sebutkan tadi. Apabila seseorang telah setuju untuk menggabungkan diri sebagai seorang Muslim, bermakna dia mempersetujui untuk menyerahkan segala-galanya, termasuk urusan hatinya, termasuk urusan emosinya, dan aturan kehidupannya hanya akur dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawasanya termasuk urusan hati. Kita suka, kita tak suka, suka bukan kerana Allah, tak suka bukan kerana Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa yang Allah suka maka kita akan suka. Apa yang Allah tak suka maka kita akan jadikan hati kita ini untuk tidak suka perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sedia akur setiap apa yang Allah pun perintahkan. Kemudian tanda yang nyata dan kita boleh melihatnya di hadapan mata kita ialah seseorang Muslim yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah ini namun masih lagi melakukan berbagai-bagai maksiat dan kemungkaran. Berjual beli masih menggunakan sistem yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sistem riba. Dia kata, dia mengucap, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia mengambil hukum dalam jual beli, hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dia hanya sekadar ungkapan pada lidah, bersaksi hanya pada lidah sahaja, tidak masuk dalam hati mereka. Kemudian bersosial sehingga melampaui batas, merasakan peraturan Allah Subhanahu wa taala seperti membelenggunya. Allah Taala siapkan peraturan untuk memudahkan manusia ini berjalan selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa ramai manusia yang mengaku seorang Islam, seorang Muslim, tetapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka rasa enggan, rasa tak nak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dua kalimah syahadah membawa kesan kepada dalaman diri seseorang sehingga mempengaruhi akalnya, emosinya, inteleknya, rohaninya. Sebagaimana dua kalimah syahadah mempengaruhi juga aktiviti luarannya. Nampak macam mudah, nampak macam kecil peranan dua kalimah syahadah. Hakikatnya dia berperanan yang sangat besar. Dia boleh mempengaruhi akal manusia, emosi manusia, intelek manusia, rohani manusia. Maknanya besarnya peranan dua kalimah syahadah. Dan antara kesilapan yang berlaku dalam memahami peranan sebenar dua kalimah syahadah ialah seperti tiada mempunyai apa-apa peranan kepada masyarakat kerana hanya menganggap ia adalah urusan individu sahaja. Dua kalimah syahadah ni dia rasa tidak ada peranan dengan manusia luar, tidak ada peranan dengan masyarakat, hanya urusan peribadi. Sebenarnya kalau kita lihat dalam syahadah ini, dua kalimah syahadah ini, wajib kita memahami apabila kita bersyahadah, kita telah membentuk sekelompok manusia yang sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang disebutkan dengan kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berada dalam satu kelompok yang mana kelompok yang sangat besar, yang mana kelompok ini kelompok yang telah berjanji setia untuk akur akan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah merupakan
perkara yang hanya bersangkut paut dengan individu sahaja. Dia juga bersangkut paut dengan masyarakat. Ada perkara-perkara yang membabitkan dengan masyarakat. Kemudian pengakuan kita bahawa hanya Allah yang Maha Tunggal sahaja yang kita sembah dan menyerahkan diri, menuntut kita pasrah dan menyerahkan diri terhadap semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serah diri. Kita bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disusun ataupun untuk kita menerima setiap arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan syahadah ini juga menuntut kita pasrah dan menyerahkan diri terhadap semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkanunkan peraturannya untuk dipatuhi, sama ada peraturan yang mengikat individu maupun yang mengikat masyarakat dan negara. Ini tuan, Islam ni agama yang besar. Peranan dia sangat luas. Dia bukan hanya mengikat individu ataupun peranan hanya untuk individu, tetapi dia berperanan juga dalam masyarakat dan bernegara. Dan ketundukan masyarakat kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bila bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan ini bukan hanya sekadar perkara yang berkaitan dengan individu, tetapi dia juga membabitkan kepada masyarakat. Jangan sesekali kita menghasilkan peranan dua kalimah syahadah antara memberi kesan kepada individu dan memberi kesan kepada masyarakat. Jelasnya pengungkapan dua kalimah syahadah bukanlah sekadar mengucap dua kalimah syahadah seperti mana yang difahami oleh kebanyakan orang. Sekadar nak mengucap dua kalimah syahadah saja, tetapi tidak memahami peranan yang perlu dilakukan ketika mana dia mengungkapkan dua kalimah syahadah. Baik. Dan pemahaman ini sangat penting agar seseorang tidak menganggap dirinya sudah mencapai kemuncak jaluran kehidupan beragama walaupun dia sudah bersyahadah, selagi mana masyarakat tidak ditundukkan dengan peraturan Islam. Sebagai bukti ia telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah tidak masuk akal apabila mengungkap dan mengaku hanya Allah yang disembah dan dipatuhi, sedangkan kehidupannya mematuhi selain daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengungkapkan bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetapi beramal dalam kehidupan kita berlawanan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatir, kita risau, takut-takut kita termasuk dalam golongan orang yang hanya sekadar pengakuan di lidah sahaja, pengakuan di bibir sahaja, tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Maka bila mana hanya di bibir ataupun di lidah hanya sahaja mengaku penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada hatinya, maka amalan-amalan yang dia buat itu sebenarnya kebanyakannya bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risau, dia kita sangat takut
Bila kita hanya menyebutkan dua kalimah syahadah, penyaksian itu dalam masa yang sama kita berlawanan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan memenuhi segala hukum hakamnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang beriman masuk dalam Islam dengan keseluruhannya, maksudnya dengan mematuhi segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, wala tattabi'u syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan kerja dia memanglah dia bertujuan untuk menjauhkan manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan manusia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang lagi nyata. Maka inilah realiti yang berlaku di dunia Islam hari ini, termasuk dalam negara kita. Pemikiran meminggirkan peranan dua kalimah syahadah ini, yang mana mengatur kehidupan, menyebabkan umat Islam merasa selesa dengan apa yang ada, sehingga merasakan seperti tiada lagi tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Sebab apa? Kita telah didoktrin. Islam ni hanya untuk urusan peribadi. Islam ni hanya urusan individu, tidak ada urusan dengan masyarakat. Maka kita pun beramal untuk sendiri-sendiri, kan? Tidak ada usaha untuk memahamkan masyarakat, memahamkan umat Islam yang lain dengan Islam yang sebenar. Maka bila mana dah puluhan tahun kita telah didoktrin begitu, maka kita rasa selesa. Kita rasa tak payah nak menyampaikan dakwah, tak payah nak susah payah kita nak pergi jumpa orang cerita kata tentang keindahan Islam. Cukup hanya kita beramal, kita syahadah, kita beramal, cukup. Tak perlu nak terangkan Islam kepada orang lain, tak perlu nak mengajak manusia kepada memahami Islam dengan lebih luas lagi. Tak perlu. Ini merupakan doktrin yang telah berjaya ditanamkan dalam masyarakat umat Islam, sehingga mereka menjadi bersifat ananiyah, bersifat keakuan. Sifat keakuan, pentingkan diri sendiri. Tak nak mengajak manusia untuk memahami agama ini lebih jelas lagi, lebih meluas. Yang penting aku dah sembahyang, aku dah jadi baik, aku dah ini, cukup. Urusan orang lain itu dia punya pasal. Ini maknanya dia tidak memahami tuntutan syahadatain, dua kalimah syahadah yang sebenar. Dia hanya mementingkan pada dirinya sahaja. Ini yang kita tak takut. Kita dalam hati kita ni, dalam diri kita ni ada sifat ananiyah. Baik, itu penjelasan kita dengan dua kalimah syahadah. Kemudian rukun Islam yang kedua, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Mendirikan sembahyang sehari semalam sebanyak 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Itu nombor talian hayat. Nombor talian hayat. 4 4 3 4
4-2 kan, 4-4-3, 4-2. Nombor perhubungan talian hayat. Ada masalah je, kita gunakan nombor tersebut untuk kita mengadu kepada Tuhan yang maha mendengar. Di situlah kita gunakan nombor tersebut untuk kita mengadu setiap masalah yang kita hadapi. Dan kalau kita melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk adalah bertujuan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku. Dan dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum engkau agar engkau bertakwa. Oleh kerana sembahyang ini adalah kemuncak usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia diwajibkan ke atas setiap muslim agar dilakukan secara berterusan hingga ke akhir hayat. Diperintahkan untuk kita melaksanakan sembahyang sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak dan keturunannya adalah daripada golongan yang menunaikan sembahyang. Ibu ayah kena didik anak-anak untuk sembahyang. Para guru dan pendidik perlu memastikan anak muridnya mendapat ilmu berkaitan sembahyang dengan sempurna. Pendidikan sejak kecil, iaitu bermula dari sekolah rendah ataupun berumur 7 tahun, amat penting dan perlu diberi keutamaan seperti mana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bertujuan memastikan anak-anak di rumah dan murid-murid di sekolah sentiasa istiqamah dalam menunaikan salat sampai membantu akhlak mereka menurut akhlak Islam. Baik, kita lihat sedikit definisi salat. Salat ini dalam bahasa Arab. Salat ni maksudnya bahasa Arab yang telah dimelayukan. Kalau orang kita sebut salat, orang kita akan faham. Dan dia merupakan bermaksud, salat itu bermaksud doa. As-salah wa doa. Sembahyang itu merupakan doa. Permintaan kita, ataupun doa yang meminta ke arah kebaikan. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dengan akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menerangkan doa yang membawa kepada ketenangan. Doa yang membawa ketenangan, doa yang membawa kepada kekuatan, doa yang membawa kepada ketekunan dan keyakinan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahawa salat pada istilah syaraknya ialah menghadapkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takwa kepadanya serta mengagungkan kebesarannya dengan penuh khusyuk dan ikhlas
sama ada melalui perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta mengakui syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Anak kunci sembahyang itu ialah bersuci, at-tuhur, bersuci, wa tahrimuha, dan yang mengharamkannya ialah takbir, dan merungkaikan pengharaman tersebut iaitu dengan ucapan salam. Ucapan salam. Iftatahatu bitakbir wa ikhtatamatu bitaslim. Sembahyang itu salat, wa iftatahatu bitakbir wa ikhtatamatu bitaslim. Sembahyang itu iaitu perbuatan yang dimulai dengan pembukaannya dengan takbir. Iftatahatu bitakbir, iaitu takbiratul ihram. Wa ikhtatamatu bitaslim, dan penutupnya dengan memberi salam. Itu maksudnya sembahyang. Dan para fuqaha telah mengemukakan pelbagai definisi dan pengertian. Di antaranya ialah ahli al-fiqh berpendapat solat ialah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ia juga bermaksud berhadapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendatangkan rasa takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Ini antara cara bagaimana untuk kita meletakkan diri sebagai orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kita dalam sembahyang kita perlu khusyuk. Khusyuk ni maknanya apa? Setiap perbuatan yang kita laksanakan itu, dia perlu kepada kita merasai akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa, kita menimbulkan rasa atau jiwa kita ini rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rasa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada elemen-elemen ini, maka dia menjadikan sembahyang kita lebih khusyuk. Baik. Kemudian hasil daripada gabungan pengertian di atas membawa maksud salat adalah menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan, perbuatan ataupun kedua-duanya. Maka dari segi roh ialah keikhlasan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran hati dalam berzikir, berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ni benda yang sangat penting. Bila mana dia penting, maka kita kena jaga sungguh-sungguh. Kita khawatir bahawasanya dengan kita mengabaikan tanggungjawab sembahyang ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabaikan kita. Bila kita jauh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun akan jauh dengan kita. Baik, berdasarkan pengertian yang telah diberikan juga dapat dibuat kesimpulan bahawa pengertian salat yang menyeluruh ialah ibadah yang dilaksanakan dengan anggota zahir dan batin, dengan mengarahkan segala hati kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lalai sedikit pun. Maknanya apa? Kita menyerahkan zahir dan batin kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala ketika mana sembahyang. Sebab apa kita digalakkan untuk kita memahami setiap apa yang kita ungkapkan dalam sembahyang, untuk melahirkan rasa khusyuk, melahirkan rasa merasai kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, merasai akan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga ia perlu mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menumbuhkan rasa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melaksanakan dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Ia juga merangkumi ucapan dan perbuatan yang akan menanam kekuatan dalam diri manusia demi menyelamatkan mereka daripada segala penderitaan yang wujud dalam kehidupan seharian manusia. Baik, kemudian kita lihat sedikit dalil pensyariatan sembahyang. Sembahyang ini merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba-hambanya. Perintah supaya mengerjakan sembahyang diterima secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Ini benda yang kita sedia maklum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi di-mi'rajkan, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit untuk menerima perintah sembahyang. Menerima perintah sembahyang. Kalau kita lihat, banyak lagi amalan-amalan lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW itu dah naik ke atas. Yang lain-lain semua Jibril bawa turun perintah kewajipan yang lain. Adapun sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sembahyang. Ini istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istimewa juga hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perintah sembahyang. Bila mana kita mengetahui akan keistimewaan sembahyang, maka sebarang tentulah kita akan jaganya sebaik mungkin, sebab merupakan hadiah yang paling berharga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya menunaikan salat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud surah An-Nisa, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri ataupun duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah salat itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Apa ayat dia? Inna salat hilanglah. Baik, tak apa, menurut Imam Fakhrul Razi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahawa ibadah salat itu wajib
pada setiap waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu salat 5 waktu. Bayangkan sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan, menghiburkan Nabi sallallahu ketika mana Nabi dalam keadaan yang duka cita. Nabi dalam keadaan sedih, maka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada 27 Rejab. 27 Rejab dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sembahyang, kemudian perintah permulaannya sebanyak 50 kali sehari semalam. 50 kali. Bayangkan kalaulah 50 kali sehari semalam kita diwajibkan sembahyang, agak-agak berapa ramailah agaknya manusia yang tak sembahyang. Kan? Kalaulah kata 5 waktu sehari semalam ni pun ramai manusia yang meninggalkan sembahyang, agak-agak kalau perintah 50 kali sehari semalam tu, berapa ramai lagi manusia yang meninggalkan sembahyang. Maka Nabi SAW ketika mana menerima perintah sembahyang 50 kali tersebut, tak cakap apa. Nabi tu terus turun, nak turun ke bumi, tetapi dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tanya, apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau? Maka Nabi pun menjawab bahawasanya aku diperintahkan sembahyang 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa sebut, pergilah berjumpa kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak mampu melaksanakan ibadah sebanyak itu. Maka Nabi SAW dengan sebab rahmahnya, sebab ihsannya, sifat sayangnya kepada umat baginda Rasul SAW, takut umat ni tak mampu nak bawa 50 kali, maka Nabi pergi jumpa Allah balik, minta diskaun, minta kurang 50, turun 45, turun balik, lepas tu jumpa balik Nabi Musa, perintah lagi nak naik, turun naik, sampailah diperintahkan sebanyak satu hari 5 kali sehari semalam sahaja. Daripada 50 kita buat 5 waktu ini, tetapi ganjarannya samalah mendapat 50 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kasih sayang, sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti sekejap untuk azan isyak.
Baik, kita sambung sikit lagi. Di mana Nabi SAW menyebutkan hadis, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslim yawm al-qiyamah as-salatu al-maktubah fa in atammaha wa illa qil unzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' akmilat al-fariidah man tatawwu'ihi thumma yuf'alu bi sara'il a'mal al-mafruḍah mithlu dhalik. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab pada setiap orang di hari kiamat ialah salat fardu. Sekiranya telah disempurnakan, jika tidak akan ditanya adakah mereka melakukan salat sunat. Jika ada, disempurnakan salat fardu tadi dengan salat sunat, kemudian amalan fardu yang lain pun demikian juga. Dan salat adalah ibadah fardu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya menyebutkan perkara yang berkaitan dengan salat, iaitu diterangkan kepada umat Islam tentang kaedah salat yang sebenar, kelebihan salat, darjat salat serta ancaman terhadap penyelewengan ataupun orang yang meninggalkan salat. Antara amalan manusia yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah manusia dibangkitkan di mahsyar besok, iaitu salat, sembahyang. Ini kerana salat adalah ibadah yang penting, dan semua ibadah lain akan dapat dilaksanakan sekira ibadah salat ditunaikan terlebih dahulu. Kalau nak kata sembahyang kita selesai sempurna, maka yang lain pun akan menyusul. Kalau nak kata dekat dunia ni sembahyang betul, tidak, bagi sedekah kuat, kemudian dia puasa Ramadan 30 hari tapi tak sembahyang, maka puasa yang 30 hari itu tak terpakai, sedekah yang dia buat itu pun tak terpakai. Sebab kunci untuk buka pintu ibadah tersebut dah hilang, ataupun dia tak buat, iaitu sembahyang tadi. Kalau pintu yang tak berkunci, kita tak boleh masuk. Begitu juga dengan kalau kata sembahyang kita ni tak selesai, maka yang lain-lain pun akan jadi masalah. Jadi kita digalakkan untuk jaga sembahyang kita, walau apa juga keadaan kita. Sibuk macam mana pun kita kerja sembahyang kita jaga. Jangan kita dengan sibuknya kita meninggalkan sembahyang. Dengan sibuk cari duit, kita tinggalkan sembahyang. Maka orang yang mencari duit, cari harta kekayaan dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sudah barang tentulah apa yang akan diperolehinya tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mencari rezeki yang Allah Taala bagi, dalam masa yang sama dia meninggalkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik saya rasa cukuplah sekali itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat, sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita perbaiki sembahyang kita, jaga sembahyang kita. Sesibuk mana pun kita, maka pastikan bahawanya jangan kita meninggalkan sembahyang. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan rukun Islam ini pada minggu yang akan datang, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qutri utha wa dhakar. رب وفقنا وفقنا لما ترتضى قولا فاعلم كرما وارزق الكل حلالا دائما
خلقت يا علماء نخزى بالخير ونكفاك بالشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء على صلب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن سفر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عند خلقك ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.